أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Maksudnya, bagaimana kamu tergamak kufur mengingkari Allah padahal kamu dahulunya mati belum lahir, kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu ia mematikan kamu, kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit, lalu dijadikan 7 langit dengan sempurna, dan ia amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Setelah dinyatakan dalam ayat yang terdahulu tentang manusia mengikut hidayah, terbahagi kepada mukmin, kafir dan munafik. Kemudian dinyatakan hidayah daripada Allah dengan dalil-dalil yang dapat dilihat dengan mata, kejadian langit dan bumi, dan dalil-dalil yang boleh dibaca dan didengar, ayat-ayat Allah yang berakhir dengan Al-Quranul Karim. Dan Allah memberi amaran dan memberi janji yang bersemangat kepada mereka yang beriman, amaran kepada mereka yang kafir. Yang kafir, yang menentang petunjuk Allah, bermakna menentang Allah, menentang Rasulnya, bukan menentang kitabnya sahaja. Diberi amaran dengan neraka yang sangat keras, sangat berat dan pedih seksanya, kerana padan mereka kufur terhadap nikmat Allah. Begitulah mereka yang beriman diberi pahala dan syurga yang berlipat kali ganda, lebih daripada apa yang kita buat berlipat kali ganda. Menandakan betapa Allah berterima kasih kepada hamba-hamba yang beriman dan taat. Ditempelok mereka yang mempersendakan ayat-ayat Allah, mempermainkan ayat-ayat Allah dengan mengambil ayat-ayat yang berkait dengan contoh nyamuk, contoh binatang-binatang seperti lalat dan sebagainya. Ditempelok. Kita baca dahulu, maka ayat yang dibaca ini Allah menyoal, kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu semua wahai manusia boleh kufur terhadap Allah, lawan Allah, tak ikut Allah. Bagaimana? Wa kuntum amwatan fa ahyaakum, kamu dahulunya amwatan, mati, tidak ada. Fa ahyaakum, lalu dia menghidupkan kamu. Dengan makna kamu dahulunya makhluk yang tidak ada. Adam daripada tanah, zuriatnya daripada air mani. Air mani berzat makanan. Pohon kayu tumbuh daripada tanah juga, tanah yang tak ada apa-apa. Kamu dahulunya tidak ada langsung, wahai manusia. Lebih pada mati lagi. Mati ada juga kekaka. Ni mati, Tuhan sebut mati dengan perkataan yang boleh kita faham. Tak ada apa-apa mati. Tak ada apa-apa. Teruk pada mati. Mati setelah ada ini lagi.
Fa ahyakum, dan Allah menghidupkan kamu, menciptakan kamu menjadi seorang manusia dengan sifat-sifat yang istimewa yang ada pada kamu. Ada jasad, ada ruh, ada akal, ada panca indera, boleh bergerak ke sana kemari, boleh menikmati makhluk-makhluk lain yang ada di atas muka bumi, dan boleh menguasai makhluk lain yang ada di atas muka bumi. Dengan akal, dengan tubuh badan yang ada pada kamu, bagaimana kamu kufur terhadap Allah, lawan Allah? Bagaimana boleh jadi begitu? Tak kena. Thumma yumitukum, kemudian ingat, kemudian kamu dimatikan oleh Allah, ditanam dalam kubur. Dimatikan oleh Allah, ditanam dalam kubur, dalam perut binatang, dalam perut laut, ikutlah, dimatikan kamu. Makhluk masuk alam barzakh, thumma yuhyikum, kemudian dihidupkan kamu semula. Allah Ta'ala Maha berkuasa menghidupkan kamu semula. Ini pemberitahuan yang benar daripada Allah, menunjukkan bahawa adanya hari kiamat dan adanya hidup selepas daripada mati. Lepas mati ada hidup pula. Allah Ta'ala Maha berkuasa dengan dalil-dalil yang ditunjukkan di hadapan kamu. Mati memang tengok orang mati depan kita. Hidup ditunjukkan bagaimana pohon kayu dan rumput rampai yang dilanda kemarau kering, dia bakar hangus, turun hujan tumbuh balik. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Binatang mati jadi bangkai, ada ulat, berjuta-juta ulat daripadanya. Allah Ta'ala boleh buat segala-galanya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lebih pada mudah lagi Allah Ta'ala boleh menghidupkan kamu, menghidupkan kamu semula. Percayalah bahawa kamu akan dihidupkan semula, dikembalikan kepada Allah. Summa ilaihi turja'un, kemudian kamu akan dikembalikan kepadanya. Ilaihi turja'un, dikembalikan kepadanya. Dikembalikan. Turja'un dalam bahasa Arab, turja'un mabni lil majhul, dengan tidak dinyatakan orang yang melakukan perbuatan itu. Dikembalikan kepada Allah, kamu tak boleh halau, tak boleh melarikan diri. Dikembalikan kepada Allah. Allah Ta'ala panggil balik kamu semua, kerana kamu dan segala yang ada pada diri kamu adalah milik bagi Allah, milik bagi Allah. Allah Ta'ala boleh panggil balik. Dan sebab itu bila berlaku kematian, berlaku bencana alam, berlaku berbagai-bagai musibah, disunatkan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah bagi Allah dan kami dipanggil balik, dipanggil balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala panggil balik kamu, dipanggil kamu semula, kerana kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dipanggil sudah tentulah akan berlaku perkara. Selepas panggil itu akan dikira balik amalan kamu, apa yang kamu buat di atas dunia, kepercayaan kamu di atas dunia, apa nikmat yang kamu gunakan, bagaimana menggunakan nikmat itu, akan ditanya. Ceritanya panjang. Bagaimana kamu boleh kafir, kamu boleh lawan Allah Ta'ala melalui hakikat yang kamu tengok kamu tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah, kamu tengok sendiri. Kamu dimatikan, sama ada manusia tu raja paling besar, ketua negara paling berkuasa, nabi-nabi yang paling dia sayangi oleh Allah, dimatikan oleh Allah. Kamu dimatikan. Ini kamu tengok dengan sungguh-sungguh, dengan mata kamu yang celek, boleh fikir. Kemudian dia sebut kamu akan dihidupkan semula. Ini janji, janji, dan janji Allah adalah benar. Summa ilaihi turja'un, kamu dikembalikan kepada Allah, bukan hidup semula, dikembalikan kepada Allah. Ini janji yang diberitahu melalui kitab-kitab Allah yang benar, rasul-rasul yang bersifat dengan benar, amanah, yang berani menyampaikan, yang cerdik,
menyampaikan berita-berita ini kepada kamu. Bagaimana kamu boleh kufur? Hisablah, kiralah diri sendiri. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah Tuhan yang telah menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi semuanya. Kemudian dia menciptakan pula langit. Diciptanya 7 langit. Dia maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Dihurai dalam ayat yang lain, qul innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin waj'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddaraha fiha aqwataha fi 4 ayamin sawa'an lis-sa'ilin thumma istawa ila as-sama' wa hiya dukhanun faqala laha wa lil ardi itiya taw'an aw karhan qalata atayna ta'i'in faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayn wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha dzalika taqdirul azizil alim. Surah Fussilat menafsirkan ayat ini. Tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Bagaimana katakanlah wahai Muhammad SAW kepada umatmu, kepada manusia seluruhnya, adakah sesungguhnya kamu boleh kufur terhadap Allah yang telah menciptakan bumi pada 2 hari sahaja? Dihuraikan, menciptakan bumi dalam masa 2 hari sahaja. Dan kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Berani kamu lantik Tuhan-Tuhan yang daripada Allah. Kafir. Sembah Tuhan lain daripada Allah. Cari syariat lain daripada Allah. Itulah dia Tuhan yang menjadi mengurus seluruh alam. Kamu berani lantik Tuhan yang lain, lalu dijadikan di atas bumi itu, di atasnya pasok gunung Ganan dan Bukit Bukau. Gunung Ganang dan Bukit Bukau, Gunung Ganan Bukit Bukau laksana paku dan pasok bumi. Jangan cabut paku. Kalau cabut paku mudah-mudah runtuh rumah. Suka cabut paku ni. Ni kita cabut paku rumah kita. Kalau cabut paku pasok banyak sangat, runtuh rumah. Ini Tuhan jadikan Bukit Bukau ini laksana paku-paku dan pasok yang mengukuhkan bumi itu. Wa baraka fiha, dan dia berkati padanya. Berkati padanya. Daripada Gunung Ganang keluar air yang terjun mencurah-curah bertahun-tahun tak habis air itu. Keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddara fiha aqwataha, dan dia tentukan makanan yang cukup untuk kamu. Tuhan tentukan makanan yang cukup untuk kamu. Fi 4 ayamin, dalam masa 4 hari sahaja, untuk seluruh alam dan bumi ini. Masa 4 hari sahaja, sawa'an lisailin, dengan cara yang seksama dan adil kepada mereka yang sangat perlu. Allah Ta'ala menentukan makanan dan kemudahan yang cukup kepada kamu. Sama ada makanan untuk isi dalam perut, keperluan untuk buat rumah, untuk pakaian, untuk kenderaan, untuk kemudahan, daripada bahan-bahan yang ada di bumi itu Allah jadikan cukup. Tiba-tiba jadi tak ada, tiba-tiba jadi mahal, tiba-tiba jadi payah. Pasal apa? Mung sendirilah, wahai manusia. Akalanmu yang buat sendiri menyebabkan barang jadi mahal, barang jadi payah, hilang mu sendiri. Allah Ta'ala telah menjadikan rezeki yang cukup untuk kamu dalam kehidupan dunia ini. Thumma istawa ila sama, kemudian dia menuju ke langit. Istawa ila sama, menuju ke langit. Di sini khilaf di antara ulama salaf dan khalaf. Salaf ialah ulama
zaman Nabi, sahabat, ulama tabi'in, dan ulama sehingga kurun yang ketiga hijrah. Di zaman orang Islam tidak berfikir banyak, tak banyak pengaruh-pengaruh luar, maka mereka menerima zahir ayat Allah Ta'ala menuju ke langit. Adakah Allah Ta'ala macam makhluk? Tidak. Allah Ta'ala tidak macam makhluk. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun. Mereka pakai zahir ayat. Ulama-ulama khalaf mentakwilkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuasanya menuju ke langit untuk mencipta ditafsirkan dengan kekuasaan. Di zaman adanya ilmu falsafah, orang menggunakan akal untuk jawab. Mereka yang gunakan akal ini, mereka gunakan secara falsafah untuk melawan ahli-ahli falsafah yang sesat. Ini zaman tahun yang ketiga hingga selepas zahir yang besar Asy'ariyah dan Maturidiyah duduk balah. Puak-puak salah kata mu Wahabi, mu Ibn Taymiyah, orang kata mu Asy'ariyah Maturidiyah. Balah. Ini kena baca sejarah dia, ini sejarah dia. Sejarah perkembangan ilmu akidah. Bukan di dalam ulama Syafi'i ini sendiri berbeza dalam masalah akidah walaupun sama dalam masalah fiqh, kerana zaman yang berbeza. Imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ini zaman salaf, memegang dengan pandangan salaf, tidak mentakwilkan ayat ini. Tak ada sifat-sifat 20, tak ada. Ini zaman sebelum 1 hingga 300 hijrah. Zaman mutaakhir, ulama-ulama mutaakhir, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain, dan lain-lain lagi, ulama khalaf. Mazhab Syafi'i fiqhnya, tetapi akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka tak balah antara satu sama lain. Ni habis jadi gelomok, habis duduk belawang belaga, bolong angok jadi bolong angok. Sebabnya macam mengaji ilmu gajah, mengaji kaki dia saja. Oh, gajah macam tiang, dia kata. Mengaji telinga saja, gajah macam kipah. Kena mengaji Islam dan sejarah dia dengan cara yang menyeluruh, barulah tidak jadi balah. Kena baca sejarah ini. Oleh kerana itu, kena belajar ilmu sejarah akidah, ilmu sejarah fiqh, ilmu sejarah yang berkait dengan Quran dan hadis, asbabun nuzul, kena baca ini semua, barulah dak jadi balah. Ulama-ulama zaman dulu tak balah. Pasal apa? Dia mengaji secara menyeluruh. Ulama sekarang balah. Pasal apa? Mengaji tak habis. Bila mengaji tak habis, ilmu sikit. Bila ilmu sikit macam air sikit duduk dalam botol, kalau tak kocok bunyi kuat. Bila ilmu sikit duduk dalam air botol, kocok bunyi kuat. Dalam tank kau kuat lagi. Ada jenis tank, kocok kuat-kuat. Duduk balah. Ini dia. Ini kena faham, ini dia. Kemudian Allah Ta'ala menuju ke langit. Maha berkuasa mencipta langit. Wahia dukhalun, pada asalnya adalah asap. Langit itu asap. Quran mengatakan, faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha. Allah Ta'ala berfirman kepada langit dan bumi, wahai kamu berdua, taat dan ikut. Taat secara peraturan-peraturan dan secara peraturan-peraturan tabi'i. Qalata ataina ta'i'in. Tuhan, lalu langit dan bumi berkata, ataina ta'i'in, wahai Tuhan kami taat. Langit bumi mengatakan kami taat. Manusia kecil dia tak taat. Ni kena sedar. Langit dan bumi yang besar, kami taat wahai Tuhan kami. Faqadahunna sab'a samawatin fi yaumaini. Lalu Allah mencipta 7 langit dalam masa 2 hari saja. Masa 2 hari saja. Wa auha fi kulli sama'in amraha. Dan Allah mewahyukan tiap-tiap langit itu akan perintahnya. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasrahi wa hifdha. Dan kami hiaskan langit dunia itu dengan lampu cekerwala
matahari, bulan dan bintang-bintang cakrawala. Itu langit dunia. Wa hifdha, yang memelihara syaitan-syaitan yang terkutuk, tak boleh curi langit. Direjam oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana matahari, bulan, bintang-bintang cakrawala. Ulama-ulama ilmu falak yang mengkaji kelajuan, mereka tak mampu nak kaji dengan sepenuhnya. Ada mengatakan jarak di antara bumi dengan bintang-bintang itu sehingga mencapai angka triliun tahun perjalanan cahaya. Triliun tahun perjalanan cahaya. Ketika Mekah berapa jam? 9 jam, 12 jam, 13 jam pergi ke Mekah. 13 jam dia. Ini tahun triliun. Triliun ni apa dia? Sebelah puluh ratus ribu. Ratus ribu. Lepas tu juta. Juta tu pula million. Lepas tu billion. Billion. Triliun. Tak erti nak kira banyak sangat. Triliun. Triliun perjalanan cahaya. Perjalanan cahaya ni lebih layu pada perjalanan suara lagi. Kapal terbang laju pada suara. Kalau kita tengok orang katok, orang nebang, kapok dia jatuh dah, bunyi bawa siapa ke dia. Menunjukkan bahawa perjalanan suara. Kapal terbang lepas dinung, suara duduk sini. Cahaya lebih laju lagi. Triliun perjalanan cahaya. Allah Ta'ala jalankan Nabi Isra' dan Mi'raj 7 lapis langit Sidratul Muntaha dalam masa 1 malam saja. Ini kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah SWT. Malaikat Jibril boleh turun bila-bila saja. Allah Ta'ala beri kemampuan pada dia. Ini. Zalika taqdirul azizil alim. Itulah penentuan Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang maha perkasa, Al-Aziz, yang maha perkasa. Tak ada siapa yang boleh lawan Tuhan. Al-Alim, yang maha mengetahui. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Tuhan itu maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap sesuatu makhluknya Tuhan maha berkuasa. Rok nak lawan Tuhan, berani nak lawan Tuhan, berani nak lawan hukum dia, nak lawan peraturan dia, hal haram yang dia buat, berani. Ini kekuasaan, kebesaran Allah Ta'ala. Semua kerajaan besar atas dunia ni habuk yang halus, lebih halus pada habuk yang halus lagi. Nak kata berapa kali ada di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana Quran memberi semangat pada orang yang beriman, menambahkan iman dia dan kekuatan dia. Wallahu a'lam.